Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah SWT. Kita diberi peluang untuk sama-sama kita mengenali kehebatan dan keindahan Ramadan Al-Karim yang Allah telah wajibkan kepada kita umat Islam seluruh dunia. Dan hari ini insya-Allah dalam ruang dan peluang ini saya akan cuba bercakap tentang Ramadan mendidik kita untuk sama-sama kita menanam nilai tanggungjawab. Sedang penonton yang dirahmati Allah SWT, Ramadan mendidik kita rasa sendiri macam mana berlapar dan dahaga sepanjang lebih 12 jam setiap hari. Bukan senang sahabat-sahabat, bukan senang tuan-tuan dan puan, bukan senang. Kita sendiri rasa betapa penatnya berlapar, betapa dahaganya bila tidak dapat minum. Dan disinilah sebenarnya Allah dalam bentuk yang tersirat mendidik kita nilai tanggungjawab supaya kita sedar dalam hidup di dunia ini bukan semua orang bernasib baik. Kita mungkin ada kemampuan untuk makan dan minum, malah ada setengah di kalangan kita yang cukup mewah. Apatah lagi sekarang ini kita diserang dengan pandemik COVID-19 yang cukup mencabar kepada seluruh umat dunia, dan tak terkecuali kepada negara kita Malaysia. Berapa ramai di kalangan rakyat negara kita mungkin sekarang ini terputus bekalan makanan kerana tidak dapat bekerja dan mencari pendapatan. Mungkin ada bantuan daripada pihak yang berwajib, tapi mungkin juga kod-kodlah adalah tersasar di sana sini. Yang paling penting, kita sebagai umat Muhammad, kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang insan, sedar nilai dan tanggungjawab kepada orang yang berada di sekitar kita. Ingat, setiap rezeki yang Allah kurniakan kepada kita bukan hak kita sepenuhnya. Di dalam itu ada hak orang lain. Nabi pernah berpesan kepada kita, laisal mu'min billadhi yashba' wajaruhu ja'i'. Hadis riwayat Tabrani. Nabi bagi tahu, tidak dikira seseorang itu sebagai seorang beriman kalau dia tidur dalam keadaan kekenyangan sedangkan jirannya dalam keadaan kelaparan. Bermakna kata, hidup kita bukan cukup hanya untuk diri kita sendiri sahaja. Dalam hidup kita ada tanggungjawab yang perlu kita lihat, yang perlu kita tengok di sekitar kita. Para penonton, jangan sampai kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah kamu laksanakan sepanjang kamu hidup di dunia ini? Aku wajibkan kepada kamu setiap tahun sebulan untuk menghayati Ramadan, supaya kamu faham hidup ini bukan senang. Hidup ini ada nilai dan tanggungjawab yang kamu perlu lihat di sekeliling kamu. Tapi bimbang, kot-kotlah kita hanya sekadar melalui Ramadan, hanya sekadar dapat lapar dan dahaga. Sidang penonton yang dirahmati Allah, jangan kedekutlah. Setiap rezeki Allah bagi pada kita, infak kepada jalannya. Jangan kedekut. Malulah kalau setiap bulan kita berbayar bil telefon RM80, RM90, sedangkan itu bukan satu keperluan utama, itu kehendak. Malulah kalau kita dapat bayar setiap bulan bil untuk hiburan di rumah, untuk menonton TV RM80, atau paling rendah RM40 lah, paling rendah. Malulah kita dapat menyumbang, kita dapat membayar setiap bulan sebanyak itu. Tapi malulah sekiranya kalau kita tak mampu untuk memberi sumbangan, memberi sedekah kepada orang lain. Malulah bagaimana kita nak menghadap Allah satu hari nanti kalau Allah tanya, berapa kamu infakkan dengan harta yang aku pinjamkan kepada kamu? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Senang ceritalah para penonton, senang cerita. Allah bagi tahu, kamu infak, kamu sumbangkan RM1, I return back to you RM700. Kita sumbangkan RM1, Allah bagi balik kepada kita dalam bentuk pahala 700 kali ganda. 700 kali ganda. Itu kalau bulan lain, tapi dah bulan Ramadan terpulang kepada aku. Allah bagi tahu, terpulang kepada aku berapa banyak yang aku nak gandakan pahala. Sumbanglah, berilah. Ingat, setiap harta, sekali lagi saya sebut, setiap harta yang Allah berikan kepada kita, itu bukan 100% hak kita. Dan suka saya nak sebutkan, harta kita sebenarnya ialah apa yang telah kita gunakan dan apa yang telah kita sedekahkan. Apa yang kita simpan belum tentu kita punya. Seandainya sampai masanya kita dijemput oleh Allah SWT, ia bukan lagi milik kita.
kita masuk ke dalam sana, segala harta kekayaan yang kita tinggalkan dah jadi milik orang lain. Ingat, sebelum kita dijemput oleh Allah SWT, bersedekahlah, berilah sumbangan, tolonglah, bukalah fikiran untuk sama-sama kita lihat sekeliling kita, ada tak orang-orang yang perlu kita santuni. Kalau ada orang lain yang menyumbang, jaga-jaga hati kita, jaga-jaga mulut kita. Tak perlulah cakap sembang je lebih, bagi sikit dah masuk FB, bagi sikit dah masuk Twitter, dah bagi sikit dah masuk Instagram, nak glamour je lebih. Biar itu hak dia, itu dia punya hal. Yang paling penting kita jaga diri kita. Sempena COVID-19, sejarah bagi negara kita dan dunia, tanamkan dalam diri kita sempena Ramadan Al-Karim ini, memberilah. The more you give, the more you receive. Makin banyak kita memberi, makin banyak kita akan dapat, insya-Allah SWT. Para penonton yang dirahmati Allah, moga-moga dengan apa yang saya sampaikan ini, moga-moga Allah jaga diri kita, termasuk saya. Moga-moga Allah jaga diri kita, Allah kurniakan yang terbaik pada kita. Dan yang paling penting, bila kita berjumpa dengan Allah SWT satu hari nanti, banyak benda yang boleh kita bawa sebagai bekal kita untuk ke alam sana. Bertemu lagi lain masa dan ketika. Moga-moga Allah limpahkan rahmat dan kurniaannya kepada kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.